COVID makin meningkat terutamanya di negara China. Ramai yang minta Dr. Mala komen isu ni. Apa pendapat you all? Patut saya komen ke ataupun tidak? Cuba letak di ruangan komen. Sebelum tu saya nak ajak seorang doktor pakar untuk berkongsi pendapat dengan kita. Patut tak kita panik, risau dan takut ataupun kita relax-relax sahaja? Yang naik tu dekat negara China kot. Kita kan beratus ribu batu jauh di Malaysia. Kita pun perlu takut ke? Saya tak boleh 100% memberitahu sama ada kita perlu relax ke atau kita perlu takut. Tetapi kita dah berada dalam keadaan COVID pandemic ni dah dekat 2 hingga 3 tahun sudah. Sekarang kita dah masuk ke bahagian endemic sekarang. No more pandemic. Alright, so I cannot, saya tak boleh memberitahu 100% perlu takut ke atau tak perlu takut. Tetapi I think we are more ready atau kita dah bersedia sekarang untuk menghadapi apa cabaran. Sebab now we have got a lot of tools dan kita boleh menangani masalah-masalah COVID ini dengan lebih senang. Macam mana pula persediaan pada tahap hospital dan juga pada tahap doktor? Kalau kita tengok pada mulanya COVID infection ni memang banyak pengetahuan tidak ada. Tetapi sekarang kita dah ada banyak ubat. Kita telah banyak dilatih dan pengetahuan kita melalui kementerian memberikan kita taklimat dan nasihat dan bagaimana cara nak mengendalikan. Persediaan saya sendiri kalau saya tengok daripada dulu dengan sekarang, I think my knowledge is far more better. The most important thing sekarang kepada pendapat saya, the infection is not much more severe daripada dulu sebab kita punya vaksin. Vaccination rate. Walaupun pada pandemik ini kita dah lebih bersedia sekarang, tetapi kita tak boleh forget the basic. Wash your hands selalu, wear mask di kawasan-kawasan yang sempit dan kawasan-kawasan yang tertutup. Dan kita sekarang ada banyak test kit available. Kalau anda didapati mempunyai jangkitan kuman COVID, saya always suggest all my patient, anda seorang mempunyai risiko yang rendah, isolate yourself. That's the best thing. Dengan isolation, kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID. Dalam gelombang pandemik COVID yang sebelum ni, kita bagi tahu pasien yang tak ada ubat khusus untuk jangkitan COVID ni. Jadi kita bagi ubat Panadol, ubat sesama, ubat batuk dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah ada ubat khusus untuk jangkitan COVID. Jadi macam mana seseorang pasien ni boleh tahu yang dia perlukan ubat ini ataupun tidak? Bila anda ada jangkitan kuman COVID infection, apa yang anda perlu buat? Anda perlu pergi kepada fasiliti kesihatan yang terdekat. Kalau anda jatuh dalam golongan yang memerlukan antiviral ini akan diberi secara percuma. Of course, semua hospital government dan even hospital saya di Columbia Asia ini, kita mempunyai ubat Paxlovid. Nama saya Dr. Peter Pergasem. Saya pakar perubatan daripada Hospital Columbia Asia Ceras. Terima kasih Dr. Peter atas semua ilmu yang dikongsikan. Okay, so you all nak Dr. Mala share pendapat saya kan? Here's my opinion. Now, pada pendapat saya, kita tak perlulah takut dengan kes COVID di China yang mencanak-canak tu sampai membatalkan majlis yang dah rancang dekat sini. Majlis perkahwinan, majlis pertunangan, tak payahlah batalkan. Boleh teruskan. Tak perlu batalkan macam dulu. Tak perlu juga takut sampai berkurung dekat rumah sampai dapat murung. Yelah, dulu kan kita kata jangan keluar rumah jika tiada urusan yang penting. Jadi buat masa sekarang tak perlu takut sehingga ke level itu. Dan pada pendapat saya, tak perlu juga takut sampai tutup business operation, tutup perniagaan sehingga menyebabkan keruntuhan ekonomi. Tak perlu. Tak perlu takut level itu. Tetapi macam yang Dr. Peter dah cakap, kena takut sampai level dah mula kena pakai pelitup muka, terutamanya di kawasan indoor. Kawasan yang tertutup, terutamanya tempat-tempat yang tersesat dan sebaik-baiknya di tempat yang ada aircon. Yang kedua, back to basics. Pastikan anda mengamalkan hand hygiene yang betul dan kerap. Yang paling penting sekali yang Dr. Mala selalu celoteh zaman PKP dulu, jangan sentuh muka. Dah balik rumah, cuci tangan bersih-bersih, dah ambil wuduk, baru boleh sentuh muka. So ini nasihat Dr. Mala. Tak perlu takut secara ekstrim, tapi jangan terlampau lepak, terlampau relax. Takut gelombang ini datang dengan besar sebelum kita sedar. Alright? So take care, stay safe, stay healthy guys. Daripada celoteh Dr. Mala, happy-happy sahaja. Peringatan berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 2 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.